Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita niat hadiahkan pahala bacaan Al-Fatihah untuk dihadiahkan kepada roh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekalian para nabi dan rasul, sekalian para ulama, masyaikh kita, khasnya kepada pengarang kitab ini, khasnya itu Syekh Ali ibn Abdul Rahman Al-Kalantani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub bagi Syekh Ali ibn Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah, kita menyambung pada bab yang ke-38, masih lagi dalam bab 38, pada menyatakan kelebihan kubur dan huru-haranya. Yang mana kita sampai pada muka surat 192 bagi kitab yang Jawi, dan bagi kitab yang Rumi pada muka surat 372. Kitab yang Jawi pada baris yang ke-11 daripada bawah. Ya. Kata pengarang, qala alaihi salam, dan sabda Nabi alaihi salam, al-qabru manzilun la budda fihi minan nuzul. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru manzilun la budda fihi minan nuzul. Yang bermaksud artinya apa? Al-qabru, kubur itu, manzilun, adalah suatu tempat perhentian. Manzil artinya suatu tempat perhentian, suatu tempat persinggahan. La budda fihi minan nuzul. La budda artinya tak dapat tidak, fihi minan nuzul, padanya daripada tempat bersinggah. Jadi setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Dan setiap yang mati pasti akan menempuh alam kehidupan kubur, iaitu alam barzakh. Ya? Jadi kubur itu adalah suatu tempat perhentian yang mana setiap manusia, setiap yang hidup, ya, pasti akan mengalami kematian, dan kematian itu adalah persediaan untuk kita menempuh kehidupan kubur. Ya? Itu, kematian itu akan membawa kita pada kehidupan alam barzakh. Jadi kubur itu tempat perhentian, persinggahan yang kita akan lalui, tak dapat tiada daripada berhenti daripadanya. Ini tak dapat tidak, kita pasti akan melalui, menempuhi, mengalami kehidupan di dalam kubur itu nanti. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur itu tempat perhentian
tak dapat tiada daripada berhenti daripadanya. Wa qala alaihi salam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. In kana min ahlil jannati famin ahlil jannati wa in kana min ahlin nari famin ahlin nari. Yuqalu hadza maq'aduka hatta bai'asaka Allahu ilaihi yaumal qiyamah." Jadi Nabi SAW bersabda, "Iza mata ahadukum," apabila mati seseorang daripada kalangan kamu, "Urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi." Maka akan dilentangkan atasnya akan tempat kedudukannya. Ini apabila dia dah mati, Allah Subhanahu Wa Taala akan paparkan, tunjukkan kepada dia tempat yang dia akan habiskan masa dia, siang dan malam, pagi dan petang, setiap hari. Ini kehidupan yang dia akan jalani sehari-harian di dalam kubur itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan kepadanya. Apabila mati seorang kamu, dilentangkan atasnya akan tempat kedudukannya. Iza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. Ini apabila seseorang daripada kamu mati, sudah meninggal dunia, maka akan dilentangkan ke atasnya tempat yang akan dia duduki. Yakni yang dia akan jalani kehidupan sehari-hariannya, pagi, petang, ya. In kana min ahlil jannati, jikalau sekiranya dia adalah daripada kalangan orang-orang yang termasuk dalam kalangan ahli syurga, famin ahlil jannati, maka dia akan masuk syurga. Dia pasti akan masuk ke dalam kalangan ahli-ahli syurga. Wa in kana min ahlin nari famin ahlin nar, jikalau dalam ketetapan muqaddar ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah penghuni neraka, yakni daripada kalangan penghuni-penghuni neraka, maka dia pun akan masuklah ke dalam neraka, ya. Yuqalu, maka akan dikatakan, haza maq'aduka, inilah tempat kedudukan kamu, hatta bai'asaka Allahu, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan kamu, ilaihi yaumal qiyamah, kepadanya pada hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan kepada penghuni kubur, ya, menurut apa yang sesuai dilakukan dalam kehidupan dunia dia. Kalau dia buat melakukan amal taat, ya, sesuai dalam muqaddar Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dia akan menjadi penghuni-penghuni syurga, maka Allah Subhanahu Wa Taala sibukkan dia dengan amal-amal ketaatan, ya, maka dia pun akanlah dia akan dapat menikmati kehidupan yang senang di dalam kubur nanti, ya. Yakni bayangan kenikmatan syurga tu dia akan nikmati, dia akan memperolehi, kerana di dalam kubur juga ada kenikmatan dan ada penyiksaan, ya, ada azab sengsara juga. Sebagaimana di dalam syurga dan neraka, ada nikmat di dalam syurga dan ada azab di dalam neraka. Tetapi di dalam syurga dan neraka ianya bersifat kekal, ya, tidak ada penghujungnya. Sebaliknya azab ataupun nikmat yang diperolehi di dalam alam barzakh, dia bukanlah bersifat kekal. Ini untuk suatu tempoh masa yang tertentu, sehingga Allah Ta'ala perintahkan malaikat Israfil tiupkan sangkakala, habis tamat segala kehidupan riwayat, di alam barzakh pun semuanya habis, ya. Sehinggalah dibangkitkan pada kali yang kedua, iaitu pada hari kebangkitan di padang mahsyar kelak, ya. Yakni ada kalanya dengan tiada terdahulu azab pada hak orang mukmin. Yakni jikalau seorang yang beriman
apabila dia dah mati, jikalau dia seorang yang memang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ikhlas dia dalam mentaati perintah-perintah Allah, dia menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dia akan terus mendapat nikmat di dalam kubur tu. Ya, kubur tu akan menjadi seluas mata memandang, ya, akan dilapangkan untuknya, ya, sehingga dia akan dapat menikmati nikmat-nikmat kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jikalau dia beriman tetapi tidak beramal soleh, mungkin dia melakukan dosa, maksiat, ataupun ada perkara-perkara yang dia lakukan tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah pasti dia akan menerima azab di dalam kubur tu terlebih dahulu, ya, mustahak bagi dia, layak bagi dia. Yakni ada kalanya dengan tiada terdahulu azab pada hak orang mukmin, yakni ada setengah-setengah orang beriman tu dia tak ada diazab dalam kubur, dia terus mendapat nikmat dalam kubur tu macam nikmat dalam syurga, ya. Bayangan nikmat syurga tu dia dah dapat dah. Untuk orang mukmin yang macam mana? Orang mukmin yang khalis, yang ikhlas, ya. Amalan dia tu betul-betul sahih, diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dengan iman yang sahih, dengan amal yang sahih. Dan ada kalanya orang-orang yang beriman itu kemudian daripada terdahulu azab dengan barang yang dimustahiknya, yang layak pada hak orang mukmin, yang bercampur amalnya dengan dosanya. Yakni jikalau orang beriman, seseorang yang beriman, ya, mungkin ada melakukan ketaatan dan di samping tu ada juga melakukan dosa-dosa kemaksiatan. Yakni bercampur dalam amalan dia dengan amalan-amalan yang melanggari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan menerima azab terlebih dahulu sebelum dia menerima nikmat kesenangan di dalam alam barzakh tu, ya. Ini yang diriwayatkan oleh Utsman dan Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Hadrat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan menurut kata Yazid Al-Raqashi, barang siapa yang lalu atas kubur dan tiada mengambil iktibar dengan dia, yakni dia melintasi kawasan perkuburan, tanah perkuburan, ataupun dia pergi menziarah perkuburan tapi dia tidak mengambil iktibar langsung atas kematian, ya, maka iaitu daripada binatang. Yakni hal keadaan dia tu macam binatang lah. Binatang ni dia tidak ambil perhatian pun tentang hal kematian, ya. Dia tidak ada risau hal tentang kematian, persediaan untuk menghadapi kematian. Itu binatang tu dia tak ada kerisauan apa-apa. Jadi begitulah juga manusia, jikalau dia melintasi kawasan perkuburan, ya, ataupun rumah sebelah tanah kubur ke, ya, tapi dia buat tak indah aja, macam tak ada apa-apa, ya. Itu ibaratnya kata Syekh ni seperti itu, maka iaitu daripada binatang. Mereka itu seumpama binatang. Dan adalah ia radhiyallahu anhu, yakni para sahabat radhiyallahu anhu, apabila melihat ia akan kubur, apabila mereka lihat suatu kawasan perkuburan, ya, maka mereka akan menjerit, berteriak seperti teriaknya lembu jantan. Yakni mereka akan meraung, menangis, kesedihan, ketakutan, gentar, takut dengan ancaman azab Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan alam barzakh ini. Dan riwayat dari Qurtubi rahimahullahu taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ziarah akan kuburku, yakni barang siapa yang menziarahi kubur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni di Madinah, ya, di Masjid Nabawi, ya. Barang siapa ziarah akan kuburku, adalah aku baginya syahid dan mensyafaatkan. Yakni adalah aku baginya syahid tu maksudnya
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi. Dia bersaksi, yakni membenarkan atas apa yang kita telah lakukan. Bahawa kita datang daripada tanah air kita pergi menziarahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanah haram. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi atas amalan yang telah kita lakukan itu. Dan baginda akan memberi syafaat kepada kita pada hari akhirat nanti. Dan barang siapa mati di dalam salah suatu daripada dua haramain, yakni tanah haram Mekah dan haram Madinah, dibangkitkan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat daripada orang yang sentosa, yakni orang yang selamat, terpelihara daripada azab siksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi barang siapa yang menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya dia akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti baginya akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan barang siapa yang mati di Mekah ataupun Madinah, yakni dua tanah suci haram, ya, maka insya-Allah dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan sentosa, selamat, ya, terpelihara daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut kata ulama, sesungguhnya menuntut segala anbiya dan orang solehin tanam pada tempat yang berkat seperti Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis. Ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, ya, ataupun para nabi, ya, mereka semuanya kebanyakannya yang berkeinginan, ya, mahu supaya mereka itu meninggal dunia atau wafat di tempat yang berkat. Ya, tempat yang berkat tu antaranya seperti di tanah suci Mekah, ya, di Madinah, dan begitu juga di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Barakna haulahu, ya, yang Allah Taala telah berkati, ya, tanah dan sekitar kawasannya itu. Jadi orang-orang yang soleh, begitu juga para anbiya yang terdahulu, ya, mereka memang berkeinginan, mengharapkan agar mereka mati ataupun dikebumikan di tanah yang diberkati seperti Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis. Ya. Dan bila waktu mati yang paling baik, di sini dinyatakan, dan waktu baik bagi mati itu, ini waktu yang terbaik untuk meninggal dunia. Ya, waktu yang terbaik untuk meninggal, bukan maksud waktu yang terbaik untuk meninggal dunia itu kita boleh siapkan diri kita untuk meninggal waktu itu pula, ya. Tapi waktu yang terbaik jika Allah Subhanahu Wa Taala, ya, matikan kita itu, antara waktu yang terbaik dinyatakan di sini, dan waktu baik bagi mati itu kemudian daripada selesai puasa Ramadan. Jadi selesai dia berpuasa sebulan Ramadan, kemudian datanglah ajalnya. Yakni ajalnya itu di malam hari raya, ya. Maka itulah sebaik-baik kematian baginya. Selesai dia bermujahadah, berjuang sebulan bulan Ramadan, ya, menahan segala nafsu syahwat keinginan dia, dan pada hari yang terakhirnya dia meninggal dunia, maka dia menyambut Syawal, hari raya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sesudah itu selesai daripada haji, yakni waktu kematian yang baik adalah selesai dia mengerjakan bulan puasa di bulan Ramadan, ataupun selesai seseorang itu mengerjakan fardu haji, ya. Seperti mana riwayat daripada Abi Nuaim daripada Ibnu Mas'ud, dikatanya bahawa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa muafakat matinya tatkala selesai Ramadan, masuk syurga ia. Ini seseorang yang telah selesai menunaikan kefarduan di bulan Ramadan, yakni berpuasa sepanjang bulan Ramadan, lalu tibalah ajalnya, ya, muafakat matinya tatkala selesai bulan Ramadan pada tahun itu, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan barang siapa muafakat matinya, yakni sesudah diselesaikan Arafah, tatkala selesai Arafah, yakni selesai dia mengerjakan rukun haji, ya, yakni barang siapa yang muafakat matinya tatkala telah selesai dia menunaikan haji itu,
sampai di Arafah itu pun dah cukup dah. Sebab apa? Arafah itu rukun haji juga. Ya. Dia ni dia dah selesai sampai di Arafah tu, ya, dah ada wukuf di Arafah, lepas tu dia pun meninggal dunia. Maka itu juga adalah satu kematian yang baik baginya. Masuk syurga ia. Dan barang siapa yang muafakat matinya tatkala selesai bersedekah. Ini sesudah dia melakukan amalan bersedekah. Ya. Masuk syurga ia. Ia juga akan dapat masuk syurga. Yakni beserta orang yang dahulu-dahulu. Kerana dia melakukan amalan yang begitu disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang menjadi kelaziman Nabi SAW memperbanyakkan bersedekah. Kata Ibnul Qayyim, menurut kata Ibnul Qayyim, itu tempat kampungnya. Itu 4 kampungnya. Menurut kata Ibnul Qayyim, ada 4 kampung. Tiap-tiap satu kampung terlebih besar daripada yang terdahulu. Ini bagi manusia ni, bagi kita ni ada 4 kampung. Ya. Kata Ibnul Qayyim, manusia itu ada 4 kampungnya. Apa kampungnya yang pertama? Pertama, perut ibunya. Itu kampung pertama kita. Ya, di dalam perut ibu kita. Untuk suatu tempoh jangka masa, ya, lebih kurang 9 bulan 10 hari di dalam perut ibunya. Iaitu tempat yang sehingga-hingga picit. Ini sempit. Ini suatu tempat yang sempit, kampung tu. Dan duka cita dan kelam yang 3. Iaitu di dalam perut ibu kita itu adalah kampung yang pertama. Ya. Setelah kita ni dijadikan, ya, dengan unsur tanah, air, api, angin ni di dalam perut ibu kita itu, maka itulah kampung kita yang pertama. Diselaputi dengan 3 lapis kegelapan dinyatakan, ya. Iaitu kelam yang 3. Apa yang dimasukkan dengan kelam yang 3, kegelapan yang 3 itu? Ini ayat ada dinyatakan di dalam ayat suci Al-Quran pada surah Az-Zumar, ya, pada ayat 6. Di mana yang dimasukkan 3 lapis kegelapan itu, jikalau menurut para mufassirin, yang pertama adalah kegelapan perut lapisan yang luar tu. Yang ni kulit luar perut ibu tu. Itu kulit tu satu dinding perut. Kemudian kegelapan yang kedua, lapisan kulit bahagian dalam perut tu. Kulit kita ni, katakanlah kulit tu macam tu, kalau kita besarkan bawah mikroskop, maknanya bahagian atas ada, bahagian bawah ada. Lapisan bahagian atas ni yang luar, kulit luar perut tu. Manakala bahagian dalam tu, lapisan yang sebelah dalam, itu dah 2 lapisan. Ya, lapisan di bawah dinding perut. Ini bahagian dalam. Kemudian kegelapan yang ketiga adalah lapisan di sekitar tubuh janin tu. Yang ini dalam bayi tu, dia duduk dalam dalam kantung dia tu. Dia ada macam lapisan di sekitar tubuh janin tu. Itu lapisan yang ketiga. Jadi itu yang dimasukkan 3 kegelapan di dalam perut ibu. Jadi itu adalah kampung yang pertama bagi manusia ni. Ya. Kemudian kampung yang kedua menurut kata Ibnul Qayyim adalah kampung dunia. Yang mana kampung dunia yang dibangkitkan dia padanya. Yang mana kita ni dibangkitkan untuk menjalani kehidupan di dalam dunia ni. Ya, dan yang berjinak-jinak ia akan dia, yang mana kita berseronok-seronok, bergembira, bersukaria, ya, di atas dunia ni, dan tempat berusaha padanya, di mana kita mengusahakan rezeki, ya, mengusahakan tanaman, ya, peternakan, perniagaan dan sebagainya. Dan tempat berusaha padanya akan kebajikan dan kejahatan. Jadi dunia juga merupakan tempat untuk kita membuat persediaan dengan amal-amal kebajikan, ketaatan. Ataupun dunia juga menjadi tempat untuk kita, jikalau yang jenis berseronok-seronok, hanya nak bergembira, bersukaria saja, maka dunia akan menjadi tempat kejahatan baginya. Ya.
Itu kampung yang kedua, iaitu kampung dunia. Kemudian kampung yang ketiga, kampung barzakh. Itulah kampung di dalam kubur. Ya, dalam kubur tu dia ada kehidupan, ya. Dia ada kehidupan di alam barzakh tu, macam kehidupan sehari-harian. Dia ada siang, dia ada malam dia. Ya. Kampung barzakh iaitu masa di dalam kubur. Iaitu masa di dalam kubur hingga dibangkitkan dia. Ini sehingga sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil, maka berlakulah hari kebangkitan yang besar, iaitu pada padang mahsyar, pada hari kiamat. Dan iaitu terlebih besar dan terlebih luas daripada ini dunia. Ini kehidupan di dalam alam barzakh tu, walaupun pada zahirnya kita nampak kubur tu sempit, ya, hanya ruang dia tu muat dengan satu mayat tubuh je, satu tubuh mayat saja, ya. Tetapi apabila seseorang yang dah masuk ke dalam alam barzakh tu, yang sudah meninggal dunia tu, alam barzakh ni lebih luas daripada alam dunia ni, dia nampak. Macam mana seseorang yang bayi di dalam perut ibu dia tu, ya, dia rasa dalam, walaupun dalam kesempitan dia dalam perut ibu tu, ya, jadi apabila dia keluar daripada perut ibu tu, kehidupan dunia tu lebih luas lagi daripada kehidupan dia dalam perut ibu. Begitulah juga apabila kita keluar daripada kehidupan dunia ni, masuk ke alam barzakh. Bila kita dah masuk ke alam barzakh, kita nampak kehidupan alam barzakh tu lebih luas daripada kehidupan dunia yang sebelum ni kita duduk. Ya. Iaitu masa di dalam kubur hingga dibangkitkan dia, dan iaitu terlebih besar dan terlebih luas daripada ini dunia. Dan nisbahnya dengan ini kampung, seperti nisbah perut ibu dengan ini dunia. Begitulah nisbah dia, ya. Sebagaimana kita di dalam kehidupan dunia ni, kita tengok perut ibu tu, mau ke kita kembali ke kampung duduk perut ibu kita balik? Kita tak mau. Sebab apa? Sempit, ya. Sempit duduk dalam perut ibu tu. Dahlah kita badan dah makin besar, dah makin gemuk, ya. Takkan nak masuk balik dalam kampung ibu, perut mak kita, ya. Kita tahu tempat tu sempit, ya. Kita nampak dunia ni dah cukup luas untuk kita. Begitulah juga apabila kita dah tinggalkan dunia ni, kita keluar daripada alam dunia ni, kita masuk ke alam barzakh, kita akan lihat alam barzakh tu lebih luas, ya, lebih luas, jauh lebih luas daripada alam kampung kita di dunia ni. Ya. Kemudian yang keempat, menurut kata Ibnul Qayyim, kampung yang tiada kampung kemudian daripadanya, iaitu kampung yang terakhir. Itu kampung kita sama ada di dalam syurga ataupun di dalam neraka. Itulah kampung Darul Qarar, hari yang telah ditetapkan, hari yang telah diputuskan, hari keputusan sama ada seseorang tu akan masuk ke dalam kampung syurga ataupun kampung neraka. Dan pada tiap-tiap kampung daripada segala kampung yang tersebut itu, ini baik kampung perut ibu ke, kampung dunia ke, kampung barzakh ke, kampung syurga atau kampung neraka, baginya hukum dan kelakuan yang berlain-lainan. Ini bagi setiap kampung tu hal keadaan dia berlain-lainan, dia tak sama, ya. Hal keadaan kehidupan di dalam kampung perut ibu tak sama macam hal keadaan kehidupan di kampung dunia. Hal kehidupan dalam kampung dunia tak sama macam hal kehidupan di dalam kampung barzakh. Ya, hal kehidupan di alam barzakh tak sama macam kehidupan di kampung akhirat, di syurga dan di neraka, berlain-lainan. Ya. Seperti mana riwayat Ibnu Abid Dunya rahmatullah alaih bahawasanya, umpama orang mukmin di dalam dunia seumpama kanak-kanak di dalam perut ibunya. Ini ibaratnya bagi orang-orang yang beriman itu, ya, orang-orang mukmin itu dalam dunia itu seumpama kanak-kanak di dalam perut ibunya. Apabila keluar ia daripadanya, yakni apabila bayi itu keluar daripada perut ibu tu, dia menangis. Ya. Apabila keluar ia daripadanya, menangis ia atas tempat keluarnya. Ya, kalau kita perhatikan bayi yang baru dilahirkan, keluar-keluar terus dia menangis, menjerit. Ya.
hingga apabila melihat ia akan terangnya dan menyusuk ia. Ini apabila, sehinggalah bila mula-mula dia keluar daripada perut mak dia tu, menangis, dia teriak dia. Tapi dah lama-lama dah dipeluk, kemudian dia dah nampak cahaya, ya. Kemudian dia dah nampak wajah ibu dia, kemudian dia dah minum susu daripada titik ibu dia. Lama-lama dia dah rasa seronok pula dalam kehidupan dunia ni. Kalau suruh bayi tu masuk balik dalam perut pun dia tak nak dah. Dia kata, ini lagi seronok duduk kat luar ni. Ya? Sehingga tiada kasih bahawa kembali ia kepada tempatnya. Iaitu tak nak bayi tu masuk balik duduk dalam perut. Ya? Duduk dalam 3 lapis kegelapan. Setelah mana dilihat di luar perut ibu tu, terang benderang. Dengan cahaya lampu, cahaya matahari. Dan dia dapat lihat berbagai-bagai pemandangan yang lebih indah. Dan demikianlah juga bagi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, apabila dia sudah mati, apabila dia sudah meninggal dunia, terkejut ia daripada mati. Maka apabila tiada kasih bahawa ia kembali kepada dunia. Ini tiada kasih bahawa kembali ia kepada dunia, seperti tiada kasih kanak-kanak bahawa kembali ia kepada perut ibunya. Jadi begitulah juga orang-orang yang beriman, bukan orang yang tidak beriman ya. Orang-orang yang beriman, dia yakin bahawa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan nikmat yang ada di sisi Allah, ya, rahmat yang ada di sisi Allah, keampunan yang ada di sisi Allah, itu yang lebih diharapkannya, ya. Jadi dia ada keimanan. Orang-orang yang beriman tu dia yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila mereka meninggal dunia, mereka akan terkejut. Kerana dia lihat kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala melayannya. Ya, kerana sifat rahim Allah Taala tu, sifat kasih sayang Allah Taala tu khas untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan akhirat. Ya. Jadi apabila dia melihat kebaikan, layanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang beriman, sehingga dia rasa tak nak balik ya. Kalau balik ke dunia ni tak payah balik pun tak apa dah. Ya. Dia tak ada berahi nak balik. Macam mana bayi tadi apabila dia dah keluar daripada perut ibu, dia dah dapat minum susu, ya, dia dah dapat makan madu lebah, dapat makan korma ajwa lagi, ya, dapat minum macam-macam minuman lagi, ya, dia tak nak kembali duduk dalam perut ibu. Begitu juga orang-orang yang beriman, sesudah dia keluar daripada kehidupan dunia ini, dia masuk ke alam barzakh, dilihat layanan Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat yang Allah Taala berikan kepada orang-orang yang beriman begitu besar, ya, maka dia pun tak nak kembali dah kehidupan dunia ni. Ya, biar dia duduk alam barzakh terus pun tak apa. Tunggu kehidupan akhirat. Ini satu faedah diriwayatkan daripada hadis yang marfu' bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mewakilkan malaikat dengan orang yang mengiringi jenazah apabila kembali mereka daripada tanam mayat mereka itu, bahawa meringankan duka cita mereka itu, dan apabila menaruh mereka itu akan mayat di dalam kuburnya, mengambil malaikat itu akan segenggam dengan dia pada muka mereka itu, dan berkata, ia kembali kamu kepada dunia kamu, telah melupakan kamu Allah Ta'ala akan kematian kamu. Maka lupalah mereka akan kematian mereka itu. Jadi apabila seseorang telah meninggal dunia, maka saudara maranya yang menguruskan jenazahnya tu, ya, memandikan dia, mengkapankan dia, sembahyangkan dia, kemudian mengiringi jenazahnya, dibawa sampai ke liang lahat. Allah Subhanahu Wa Taala mewakilkan bagi orang yang mengiringi jenazah tu, jadi orang-orang yang pergi menguruskan jenazah tu bukan seorang dua orang, ramai kan. Nak pergi baca talqin lagi, nak korek kubur, nak kambus kubur lagi. Ya, ramai tu. Jadi setiap orang yang pergi mengiringi jenazah tu, Allah Subhanahu Wa Taala akan wakilkan malaikat bersama mereka. Ada malaikat bersama mereka. Ya.
Apabila mereka kembali itu daripada tanam mayat mereka itu, ini sesudah mereka-mereka yang menguruskan jenazah, mengiringi jenazah tadi itu, selesai daripada pengurusan jenazah, mereka pun kembalilah, nak kembali ke rumah. Ya. Maka bahawa meringankan duka cita mereka itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan malaikat-malaikat tadi itu untuk meringankan segala duka cita, kesedihan pada ahli-ahli keluarga yang mengiringi jenazah mayat tadi. Ya. Apabila kembali mereka itu daripada tanam mayat mereka itu, bahawa meringankan duka cita mereka itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan kurangkan rasa duka cita tu. Ya, kalau tidak, duka cita tak habis-habis. Kalau boleh kita nak duduk kat kubur tu saudara sampai bila-bila, sampai tak ingat nak balik rumah dah. Sebab apa sedih sangat ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kita ni rasa ringan daripada duka cita tu. Jadi boleh kita lupakan seketika kesedihan tu. Ya. Bahawa meringankan duka cita mereka itu, dan apabila menaruh mereka itu akan mayat di dalam kubur, mengkebumikan mayat ke dalam kubur, maka malaikat yang bersama-sama dengan orang-orang yang mengiringi jenazah tu, malaikat itu akan mengambil segenggam daripada tanah kubur tu, dan dia akan lontarkan pada muka, pada wajah orang-orang yang datang mengiringi itu. Tapi benda tu tak adalah kita nampak, ya. Kerana malaikat-malaikat tu mereka bertindak dalam secara ghaib. Maka malaikat itu akan mengambil malaikat itu akan segenggam daripada tanah dan dilontarnya dengan dia pada muka mereka itu dan berkata, ya. Jadi malaikat tu berseru kepada orang-orang yang datang mengiringi jenazah tu, kembali kamu pada dunia kamu. Jadi kamu baliklah, kamu uruskan hal urusan duniawi kamu. Telah melupakan kamu Allah Ta'ala akan kematian kamu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah campakkan rasa kelupaan tentang kamu punya hal kematian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita lupa tentang hal kematian yang akan kita hadapi pula. Ya. Walaupun kita baru selesai uruskan jenazah kematian tadi, tapi Allah Taala akan campakkan rasa lupa tu di dalam ingatan kita. Maka lupalah mereka itu akan kematian mereka itu, dan mengambil mereka itu di dalam makanan dan minuman. Ini lepas je habis urusan jenazah, ke bumi jenazah tu, mereka sibuk fikir makan, minum, nak kenduri, nak pergi jamu selera, nak pergi main itu, nak main ini, nak pergi buat urusan niaga, jual beli. Kembali mereka mengingati urusan keduniawian mereka. Terlupa terus kehidupan persediaan mati, kehidupan akhirat dalam kubur barzakh, ya, habis hilang daripada ingatan mereka. Ya. Ada hikmahnya. Kalau tidak, kita ni akan duduk je kat kubur tu sedih, tak habis-habis. Ya. Jadi, tak adalah lagi urusan duniawi itu berlaku. Seperti bahawasanya tiada mereka itu daripada ahli mayat. Jadi, ahli-ahli keluarga yang mengiringi jenazah tu, selepas selesai urusan pengkebumian, mereka balik tu macam tak ada cerita mayat pun dah. Ya. Seperti bahawasanya tiada mereka itu daripada ahli mayat, dan tiada mayat daripada mereka itu, hingga akhir hadis. Ini dalam sebuah nyataan riwayat hadis yang agak panjang, ya. Tapi itulah yang dimaksudkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan campakkan rasa kelupaan terhadap kematian itu. Walaupun selesai setelah kita menguruskan jenazah kematian saudara kita, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan semua itu dengan penuh hikmah. Ya. Hikmah adanya kematian dan kehidupan. Diceritakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tatkala menyapu belakang Nabi Adam alaihissalam, maka dikeluarkan segala zuriatnya. Ini ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah Ta'ala telah muqaddar
zuriat yang akan keluar terbit daripada Nabi Adam AS ni akan banyak sampailah ke hari kiamat. Ya, anak cucunya. Maka kata malaikat, hai Tuhanku, kalau macam ni lah punya banyaknya anak cucu Adam ni, tak muat bumi ni, tak buat luas dunia ni. Ya, tiada luas akan mereka itu oleh bumi ni. Punya melihat oleh malaikat akan ya, gambaran anak cucu Nabi Adam AS tu begitu banyak zuriat-zuriatnya. Kata malaikat, hai kalau macam ni punya banyak ya Allah, ya tak cukup luas bumi tu untuk menanggung ya sekalian anak-anak Adam tu. Maka apa firman Allah Subhanahu Wa Taala? Firman-Nya, bahawasanya aku jadikan mati. Maka kata malaikat, hai Tuhanku, tiada menyenangkan mereka itu. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kematian supaya selepas habis satu generasi, datang pula generasi yang baru menggantikan generasi yang lama. Ya, begitulah seterusnya generasi demi generasi, generasi demi generasi, sehinggalah kita di zaman kita ni, ya, telah berlalu zaman generasi-generasi manusia-manusia tok nenek moyang kita yang terdahulu tu. Kalau tidak semuanya berhimpun, habis penuh satu kampung. Ya, dalam rumah tu penuh dengan ahli-ahli keluarga belaka. Ya. Jadi kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kematian. Namun apa kata malaikat? Ya Allah, manusia tak suka benda-benda mati ni. Hai Tuhanku, tiada menyenangkan mereka itu. Yang ini kematian tu mereka tak suka ya Allah. Maka firman-Nya, apa firman Allah Subhanahu Wa Taala? Bahawasanya aku jadikan bagi mereka itu angan-angan dan cita-cita. Jadi walaupun mereka tu tak suka mati, ya, mereka tak tahu bahawa mereka tu pasti akan mati, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala letakkan angan-angan, cita-cita di dalam hati manusia tu supaya dia tak ada fikir rasa nak mati lagi. Selagi mana cita-cita dia tak berhasil, selagi mana angan-angan itu tak tercapai, maka mereka akan fikir mereka tu terus akan sentiasa hidup. Ya, itu pun ada hikmahnya. Menurut kata ulama, maka adalah panjang angan-angan dan cita-cita itu daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala juga. Ya, manusia ni dia ada panjang angan-angan, dia kalau berniaga tu kalau boleh dia nak besarkan perniagaan dia, dia nak tingkat majukan perniagaan dia, macam-macam jenis barang perniagaan dia nak dagangkan. Ya, begitu juga cita-cita seseorang tu kalau dia tak ada cita-cita, ya, nak jadi orang yang berjaya, tiada cita-cita nak, kalau dia tak ada cita-cita nak jadi orang yang berjaya, maka dia akan jadi orang yang lemah, yang tidak ada maksud keinginan. Ya, jadi itu antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia itu ada panjang angan-angan dan cita-cita. Jadi itu insya-Allah, ya, antara hal keadaan yang kita akan hadapi dalam kehidupan kita sesudah mati nanti. Ya, supaya bagi manusia itu beratur, mana akan beratur menanti giliran masing-masing, ya, dengan dia, sebab segala kehidupan mereka itu, ya, maka adalah panjang angan-angan dan cita-cita itu daripada rahmat Allah Ta'ala bagi segala manusia, supaya beratur dengan dia segala sebab kehidupan mereka itu, dan supaya teguh dengan dia segala pekerjaan mereka itu, dan supaya kuatlah orang yang bekerja atas pekerjaannya dan atas segala orang yang berbuat ibadat akan ibadatnya. Maka inilah cita-cita yang terpuji. Jadi cita-cita untuk melakukan amal ketaatan, ya, cita-cita supaya dapat membangunkan syiar Islam, ya, untuk dakwah dan sebagainya, maka itu adalah cita-cita yang terpuji. Tetapi sebaliknya, jikalau tiada demikian cita-cita itu, cita-cita dia hanya untuk duniawi semata-mata, ataupun hanya untuk memenuhi segala keinginan nafsu syahwatnya semata-mata, maka itu adalah cita-cita yang keji, yang dicela. Maka diketahui bahawasanya adalah cita-cita yang dicela itu, cita-cita yang macam mana? Cita-cita yang melupakan seseorang hamba tu terhadap Tuhannya.
sehingga dia melupakan tentang tanggungjawab amal pekerjaan akhirat yang sepatutnya disediakannya, dipersiapkannya. Dan cita-cita yang mana akan menyebabkan dia keras hati, dia sibuk dengan urusan duniawi sehingga memutuskan dirinya daripada melakukan amal-amal soleh. Jadi kerana itulah kita kena membuat persediaan menghadapi kematian. Kerana kalau kita lalai dengan kehidupan dunia ni semata-mata, maka sia-sialah masa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada kita. Kata Syekh Hasan Basri radhiyallahu anhu, bermula lalai dan cita-cita itu dua nikmat. Jadi lalai pun suatu nikmat, bercita-cita itu pun suatu nikmat. Ya. Bermula lalai dan cita-cita itu dua nikmat yang besar atas anak Adam, dan jikalau tiada keduanya, nescaya tiada berjalan orang Islam pada jalan. Jadi seseorang tu tak akan mampu menempuh perjalanan di dalam agama Islam ni kalau tak ada kelalaian dan tak ada cita-cita. Ya. Dan akan menjadi hampa segala sebab kehidupan mereka itu sekaliannya, kerana tak ada cita-cita nak membangunkan rumah tangga, nak membangunkan keluarga, nak membangunkan masyarakat, nak membangunkan negara. Tak ada cita-cita. Maka akan berjalanlah dalam keadaan hampa manusia itu. Dan membawa yang demikian itu kepada mudarat yang amat besar kerana ketiadaan orang yang mendirikan dengan pekerjaan mereka itu. Ini apabila tidak ada orang yang bercita-cita tinggi untuk menguruskan kehidupan manusia ni, maka manusia itu akan duduk dalam kemunduran. Ya, tiada manfaat untuk mereka. Dan adalah Matarif Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu berkata, jikalau aku ketahui akan waktu ajalku, nescaya aku takut atas hilang akalku. Dan tetapi Allah Ta'ala mengurnia atas segala hambanya yang lalai daripada mati pada setengah waktunya supaya menyenangkan mereka itu dengan kehidupan mereka. Ini Allah Ta'ala beri kita kelalaian, lupa daripada ingat mati itu supaya kita dapat menikmati kehidupan kita di dunia ini. Dan jikalau tiada yang demikian itu, nescaya tiada kesenangan mereka itu dengan dia, dan tiada berdiri antara mereka itu, pekan mereka itu. Ini kalau tak ada angan-angan cita-cita, manusia ni jangan kata nak bangunkan keluarga, rumah tangga, pekan, bandar, kota, negara pun tak akan terbentuk jikalau manusia itu tidak ada keinginan dan cita-cita. Jadi bermula Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita daripada orang yang menyebutkan mati supaya kita dapat mengingatkan mati itu, supaya kita dapat manfaat, membuat persediaan, dan tiada dijadikan kita daripada orang yang lalai. Allah Taala jadikan kita tu sebagai orang yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati kematian supaya kita tidak termasuk dalam kalangan orang-orang yang lalai daripada membuat persediaan, menyediakan amal untuk kehidupan amal akhirat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa liwalidayya wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Mudah-mudahan daripada bab yang kita telah baca ni tentang kelebihan kubur dan segala huru-haranya dapat memberikan sedikit sebanyak pengajaran untuk kita membuat persediaan dan memperingatkan diri kita dan ahli keluarga kita, saudara-saudara kita, rakan-rakan kita dan seluruh umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kematian pasti akan datang. Setiap orang pasti akan menempuh kehidupan alam barzakh, dan yang akan menyelamatkan kita hanyalah dengan iman dan amal yang soleh. Mudah-mudahan apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga kita dapat amal dan kita sampaikan. Kita doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa ahsyurna fi zumratil awliya wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, nastaghfiruka wa natubu ilaik, nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.